It has come down to this. An emergency request to the U.S. Supreme Court for a stay of execution in the case of Theodore Bundy has been rejected this evening. The vote was 5-4. Bundy is scheduled to die in Florida's electric chair tomorrow morning at 7. Ted Bundy is big news again. He was executed years ago, but this week, a controversial new feature-length film about Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat petang dan selamat malam. Tak kira kat mana korang berada. Kenalkan diri aku, Hakim. Macam biasa, dah lama aku tak bercerita. Hari ni aku nak buka cerita balik pasal seorang pembunuh bersiri. Pembunuh ni bernama Ted Bundy. Kisah pembunuh bersiri Ted Bundy yang dia gunakan rupa dia untuk umpan wanita. Sekitar tahun 1974, bilangan wanita hilang dekat kolej di seluruh Washington dan Oregon meningkat dari masa ke semasa. Benda ni sememangnya buatkan pihak polis kat Pacific Northwest Amerika Syarikat stres, macam diorang tak keruan, diorang tak tahu ke mana perempuan ni semua pergi, semua hilang macam tu je. Dikabarkan dalam 6 orang wanita dilaporkan diculik dalam masa 6 bulan. Manakala terdapat juga beberapa orang perempuan lain yang diorang cakap diorang pernah cuba diumpan oleh seorang lelaki. Persoalan dia, satu lelaki tu, majoriti mangsa mengatakan bahawa lelaki itu merupakan seorang yang sangat kacak. Pada masa yang sama, jejaka berkenaan juga mempunyai karisma yang tinggi, sekaligus membuatkan siapa je yang tengok dia memang tergoda. Satu-satunya petunjuk yang diperlu oleh menerusi keterangan mangsa-mangsa adalah mereka cuba diumpan lelaki kacak kenaan yang dikenali sebagai Ted. Ted ni dia akan umpan mangsa dia akan target, dia akan umpan mangsa dia dengan cuba umpan mangsa dia bawa ke kereta dipandunya, iaitu Volkswagen Beetle warna coklat. Pihak polis ambil langkah. Pihak polis cuba nak dapatkan petunjuk lain yang diorang boleh dapat dengan harapan ada petunjuk yang lain. Jadi benda ni memang membuahkan hasil lah. Bila ada 4 orang individu, dia telah call pihak polis. Orang cakap diorang kenal siapa suspek yang polis ni cari. Diorang kenal siapa yang polis ni nak. Dia bernama Ted, atau nama penuh dia adalah Ted Bundy. Salah seorang daripada perempuan ni, dia juga bekas girlfriend kepada Ted Bundy ni. Lagi 3 orang adalah kawan rapat dia juga. Kawan dia iaitu salah seorang ni profesor psikologi yang pernah mengajar dia masa kat college dulu. So diorang ni lah yang tolong cuba hantu polis. Diorang memang yakin orang yang polis cari adalah Ted. Ted adalah suspek dia. Tapi polis dia masih ragu-ragu. Diorang tak percaya apa yang perempuan ni semua cakap. Diorang macam masih cuba fikir-fikir balik, timbal-timbal lagi. Sebab diorang tak percaya Ted ni, takkan Ted nak buat semua benda ni. Sebab Ted ni adalah seorang pelajar jurusan undang-undang. Lagipun dia juga tak pernah ada rekod jenayah apa-apa sebelum ni. Jadi polis macam tak ambil report sangat pasal 4 orang gadis yang buat report ni.
So disebabkan pihak polis ni masih ragu-ragu, benda ni yang buatkan Ted ni makin mengganas, membuatkan Ted ni makin berani. Dia tahu polis belum syak apa-apa lagi kat dia. Masa ni dia baru nak berjinak. Okay, kita pergi ke cerita selanjutnya, iaitu dia dah mula membunuh. Dalam tahun 1970-an, 30 individu dari 7 buah negeri dipercayai telah menjadi mangsa Ted. Kehidupan awal Ted Bundy, dia dilahirkan dekat Vermont. Vermont ni terletak kira-kira 4,400 km lebih dari lokasi pembunuhan dia yang pertama. Ted langsung tak tahu siapa bapa kandung dia, manakala ibu dia pula dikenali sebagai Eleanor Louise Caldwell. Ted ni dia dibesarkan oleh datuk dan nenek dia sendiri sebagai anak mereka. Macam mana angkat, Ted dibesarkan oleh datuk dan nenek dia. Dia tak tahu siapa bapa dia, mak dia. So dia memang ada masalah. Dari sini kita boleh tengok dia ada masalah dari waktu dia kecil sampai besar. Dia mungkin mempengaruhi dia untuk menjadi seorang psycho. Dia percaya ibu dia tu, dia punya mak tu merupakan kakak kandung dia sendiri. Ted selalu kena pukul dengan atuk dia. Dia tak happy pun duduk dengan atuk dia. Dia selalu kena pukul. Satu hari
Pembunuhan pertama Ted bermula sebulan lepas serangan pertama dia dekat Karen. Semuanya bermula bila Ted memecah masuk sekali lagi. Dia pecah masuk sekali lagi ke sebuah apartmen yang didiami oleh Linda Ann Healy, pelajar University of Washington. Dia kemudiannya dia pukul Linda ni sampai pingsan macam dia buat kat Karen. Dia pecah masuk, dia pukul Linda sampai pingsan. Lepas tu dia bawa masuk kat kereta dia. Itulah kali terakhir Linda dilihat kat apartmennya. Kematian Linda ni akhirnya disahkan polis selepas beberapa tahun kemudian. Pihak polis dia jumpa serpihan tengkorak Linda Ann Healy lepas beberapa tahun kemudian. Mula dari situ, Ted terus mensasarkan pelajar perempuan di kawasan berkenaan sebagai mangsa dia. Biasanya taktik yang digunakan Ted adalah dengan cara menumpangkan pelajar wanita ataupun meminta bantuan mereka bagi memasukkan sesuatu ke dalam kereta dia. Jika ada yang termakan dengan taktik kotornya, mangsa kemudian akan dipukul sehingga tidak sedarkan diri. Kemudian Ted akan ikat mangsa dia, Ted akan ikat, dia akan pukul sampai mangsa dia pengsan. Seterusnya dia akan merogol dan membunuh tanpa belas kasihan. Mayat dorang ni yang bernasib malang seterusnya akan dibuang. Dia dah bunuh, dia akan buang. Dia buang ke kawasan terpencil macam dekat hutan. Namun begitu, benda ni tak berakhir kat situ je. Masa waktu lapang, Ted akan menziarahi tempat-tempat berkenaan. Dia datang balik kat tempat yang dia buang mayat tu semua. Dia datang balik untuk dia nak puaskan nafsu dia dengan melakukan hubungan seks bersama dengan mayat yang sedang merebut. Kadang-kadang Ted akan potong kepala mangsa. Dia rasakan dapat memuaskan nafsu dia. Dia simpan tengkorak dorang ni kat dalam bilik dia. Tengkorak-tengkorak ni lah yang teman Ted tidur macam anak patung. Dia potong kepala dorang ni, dia simpan dekat bilik dia. Dia buat koleksi, dia buat teman tidur. Ted pernah mengatakan bahawa pemilikan muktamad adalah mengambil nyawa orang dan pemilikan fizikal pula adalah saki-baki mayat tersebut. 5 bulan lepas tu, Ted teruskan lagi berjaya membunuh dia dengan menculik dan bunuh 5 lagi pelajar perempuan di Northwest Pacific. Dorang semua ni yang bernasib malang ni, 5 orang ni dikenali sebagai Donna Giang Manson, Susan Elaine Rankert, Roberta Kathleen Parks, Brenda Carol Ball dan Jorgen Hawkins. Memandangkan kes kehilangan pelajar perempuan berlaku dengan kerap, polis membuat siasatan secara besar-besaran. Malah beberapa agensi kerajaan juga diminta untuk bantu cari mangsa yang hilang ni. Sampailah kepada hari penangkapan Ted Bundy. Tingkatkan masa siasatan dilakukan, semakin ramai saksi muncul. Mereka sepakat mengatakan bahawa Ted merupakan penjenayah yang dicari pihak polis. Dalam masa yang sama, Ted ni dia telah berpindah ke Salt Lake City apabila dia diterima masuk ke sebuah sekolah undang-undang di Utah. Dekat situ, dekat Utah tu, dia teruskan hobi dia, iaitu merogol dan membunuh wanita muda. Jumlah mangsa dia dekat Utah dipercayai seramai 4 orang. Jadi, bila berita kematian 4 wanita muda dekat Utah tadi mula tersebar, bekas girlfriend Ted, Elizabeth Klopfer, ingatlah yang aku cerita masa mula-mula tadi, Elizabeth Klopfer,
bekas teman wanita Ted, bekas girlfriend dia. Dia dapat tahu ada berita baru melibatkan 4 wanita muda tadi mati. Dia terus call pihak polis buat kali kedua. Dia menegaskan bahawa dia yakin Ted Bundy adalah syaitan yang bertopengkan manusia tu. Walau bagaimanapun, pihak polis masih lagi tidak menghiraukan apa yang diperkatakan oleh Elizabeth tadi. Namun begitu, nama Ted muncul sebagai salah seorang suspek utama ketika pihak polis mengumpulkan maklumat berkaitan dengan 5 pembunuhan terbaru di Utah dan Idaho. Ted ni dia sedar dia akan kantoi dalam masa yang terdekat. Ted, dia tahu dia akan kantoi. Dia tahu ramai orang yang akan kantoikan dia. Ramai orang nak kantoikan dia. Semua tak suka dia. Semua nak dia ditangkap, nak dia dihukum mati. Ted tahu, dia sedar. Tapi Ted langsung tak hirau. Dia teruskan ketagihan dia untuk dengan membunuh 3 lagi wanita. Ogos 1975, pihak polis dia ada buat Roblox pada Ogos 1975. Dia buat Roblox dan masa tu jugalah Ted ni dia ada lalu kat kawasan tu. Kawasan polis buat Roblox tu, polis berjaya menemui topeng, gari serta objek tumpul dekat dalam kereta dia. Walau bagaimanapun, penemuan tu tak cukup untuk jadikan bukti, apatah lagi untuk menangkap dia. Ted kemudiannya diletakkan di bawah pengawasan pihak polis. Lama lepas tu, kereta Volkswagen Beetle milik Ted ni dia jual. Pihak polis dia dapat jumpa. Polis menemui rambut milik mangsa-mangsa dia yang terbukti sepadan menerusi ujian DNA. Dengan bukti inilah nama Ted dimasukkan dalam senarai suspek utama. Ia kemudian dikenal pasti oleh salah seorang perempuan yang hampir menjadi mangsa dia dulu. Jadi masa ni Ted dah hampir kantoi. Semua orang dah cuba kantoikan dia. Semua orang dah mula siasat pasal dia. Masa ni Ted dah mula kantoi. Dengan tu Ted Bundy disabitkan atas kesalahan menculik dan menyerang. Masa ni dia disabitkan sebagai menculik dan menyerang. Bukti belum cukup untuk mengatakan dia sebagai pembunuh. Dia kemudian dihantar ke penjara sementara. Pihak polis mengumpul bukti untuk mendakwanya berkaitan kes bunuh. Cerita tentang Ted Bundy meloloskan diri. Penangkapan tu bukan penamat bagi pembunuhan Ted Bundy. Ted dikabarkan berjaya melarikan diri sebanyak 2 kali. Pada tahun 1977, dia meloloskan diri dari perpustakaan undang-undang di mahkamah di Aspen. Masa tu, Ted dibenarkan masuk kat situ tanpa digari sebab dia merupakan peguam bagi pihaknya sendiri, memandangkan dia sendiri merupakan pelajar jurusan undang-undang. Ted kemudiannya berjaya ditangkap semula 6 hari selepas itu. Memang jelas Ted langsung tak serik. Dia larikan diri lagi sekali dari penjara 6 bulan lepas tu. Kali ni dia pilih cara yang agak ekstrim, di mana dia membuat satu ruang di bahagian siling menggunakan gergaji. Dia kemudian meloloskan diri menerusi ruangan berkenaan, berjaya sampai ke Florida. Masa kat Florida, Ted dia teruskan balik hobi dia, di mana dia bertindak memecah masuk, dia makin mengganas. Kat Florida, dia pecah masuk balik ke sebuah rumah milik pelajar-pelajar wanita dekat University of Florida. Ted dipercayai menyerang mereka secara seksual. Lepas tu dia bunuh semua wanita-wanita yang diserang tu, yang dikenali sebagai Margaret Bowman dan Lisa Levy. Dalam masa yang sama, dia turut menyerang 2 lagi wanita yang dikenali sebagai Katie Kleiner dan Karen Chandler. Kedua-dua wanita ni, Katie dan Karen, dilaporkan mengalami kecederaan parah. Kira-kira dalam 3 minggu lepas tu, Ted dia culik seorang budak. Budak ni baru je berumur 12 tahun.
Dia bernama Kimberly Ian Leach. Dia culik, dia bunuh Kimberly ni. Dia bunuh budak berusia 12 tahun ni. Dia bunuh Kimberly dan kemudian berjaya ditangkap pihak polis minggu selepas tu. Hari perbicaraan Ted Bundy. Dalam perbicaraannya, Ted memilih untuk mengabaikan nasihat peguamnya dan orang ramai beranggapan bahawa dia sendiri sengaja sabotasikan dirinya itu. Malah peguamnya sendiri yang pada mulanya mempertahankan Ted akhirnya mengatakan bahawa gambaran saya terhadap Ted adalah dia seorang yang hampir sama dengan syaitan. Ted disabitkan atas kesemua tuduhan dan turut dikenakan hukuman mati di penjara Florida. Ted masa dihabiskan sisa hidup dia dekat penjara, Ted kena dera teruk. Dia duduk dalam penjara, dia memang tak aman. Dia kena seksa, dia kena pukul. Macam mana dia seksa, dia dera mangsa-mangsa dia dulu. Dia turut kena rogol oleh 4 orang bantuan. Dia memang ibarat hidup dalam neraka dunia lah kat penjara tu. Dalam pembicaraan sedang berlangsung, Ted sempat berkahwin. Masa dia kat penjara, dia boleh kahwin lagi dengan seorang wanita bernama Carol Ann Bone. Dia ada seorang anak hasil dengan Carol. Sedalam penjara, riwayat syaitan bertopengkan manusia ini akhirnya menemui titik noktah di atas kerusi elektrik pada 24 Januari 1989. Masa hari dia kena hukuman mati ni, beratus-ratus orang berkumpul dekat luar mahkamah sebab diorang nak raikan kematian dia. Just before dawn this morning, the official witnesses arrived to watch the execution of Ted Bundy. Among them, a religious broadcaster who had interviewed the mass murderer last night. He expressed great regret and remorse for what he had done for the families that were hurting. A time or two where I asked him explicit questions, he was so choked up that he was not able to answer me. Other mass murderers have been misfits or loners. Ted Bundy was charming and
handsome and social, active in politics. When first arrested over 10 years ago, he laughed off the charges, expressing his faith in the system of justice. Well, I'm sure you've got to have faith in whatever else you'll be reduced to some kind of, mumbling idiot. To the very end, Bundy was trying to bargain for his life, confessing to yet more killings before